macam 18, 17. Muda lagi lah. Sebab tak pernah macam ni. Sampai ada pernah kawan call, dia kata aku tak larang nak hidup, aku nak bunuh diri. Ya. Assalamualaikum guys. So today I have Azim for companion. Azim, hi. Oh, hi. So, on October 10, 2020, the whole world have already celebrated the World Mental Health Day. So we know that we are quite late, but we don't want to miss the chance to also talk about mental illness with you guys. So, Aznil, Okay. what kind of common mental illness that you usually hear about? Aziz selalu dengar penyakit apa? Dia biasa kalau macam kalangan biasa stress tu mental illness stress, anxiety, depression, tu biasa. Tu Aziz biasa dengar lah. So, Iwa tahu sekarang ni mesti ramai lagi orang yang dekat luar sana yang tak tahu pasal schizophrenia, OCD, anxiety, ADHD. So today, we will share with you about this mental illness, in which we will just share with you the general perspective of this mental illness. Maksudnya kita orang tak akan masuk mendalam sangat lah. Kita orang akan provide link kat bawah. Kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh tengok link dekat description box lah. Okay. So, kita orang akan share pasal mental illness ni. Lepas tu, kita orang akan react to a video about this mental illness. And Aznil akan baca perspektif ataupun cerita daripada pesakit-pesakit yang ada mental illness ni. Kan? Boleh, insyaAllah. Okay. Alright. Okay, so first disease yang kita akan share hari ni is schizophrenia. So Azin kalau dengar pasal schizophrenia, Azin biasanya fikir pasal apa? Dia sebenarnya schizophrenia ni satu penyakit yang agak popular untuk orang kata difilmkan. Kalau kita tengok filem yang macam psycho thriller, dia mesti psycho. Tu cerita hantu. Tu benda-benda tu biasa lah. Dia orang akan gambarkan penyakit tu. Sebab penyakit ni pun bagi Iwa macam seram jugalah sebenarnya. Macam tak tahu macam mana diorang boleh tahan penyakit ni. Sebab kalau Iwa tak tahu buat apa benda penyakit ni kan. Tapi schizophrenia ni adalah sejenis penyakit di mana seseorang itu akan berhalusinasi. Diorang akan nampak benda-benda yang tak wujud, yang di mana sebenarnya benda-benda yang diorang nampak tu hanyalah ada di dalam kepala mereka sahaja. Lepas tu diorang akan dengar-dengar bunyi-bunyi yang macam kita tak boleh dengar. Hanya diorang je yang boleh dengar. So of course bila diorang kena macam ni, Azin rasa diorang rasa macam mana? Tak, kalau orang Melayu hantu kot. Diorang mesti ingat hantu semua kan? Hantu. Tapi sometimes mungkin penyakit schizo lah. Sometimes mungkin bukan hantu. So of course this will drive they to be paranoid. Diorang akan confused. Ni reality ke bukan? Diorang akan rasa takut. So schizophrenia ni pun sebenarnya kan Azin kan, dia tak ada cure tau. Tak ada cure. Tak ada cure. Cuma diorang boleh dapatkan treatment untuk sembuhkan simptom-simptom diorang ni je. Maksudnya diorang akan halusinasi sepanjang hayat kalau tak ada. Tapi kalau diorang makan ubat, diorang tak halusinasi. Kena Contoh bergantung pada ubat. Yes. Lepas tu diorang kena adaptkan diri diorang lah dengan treatment, dengan ubat untuk diorang hidup sepanjang hayat. Tapi mungkin insyaAllah kalau Allah sembuhkan, kita tak tahu kan. Okay, so next kita akan tengok video pasal schizo. Sebab kita nak tahu schizo ni sebenarnya macam mana. Okay, so firstly kita akan dengar bunyi apa yang macam penyakit ni buat kita dengar. Seram ah. Scary. Oh. Jump out.
Get me in front of the car. Go on, go on. Do it. Do it. Serius scary. Don't. Dia macam tak perasaan pun. Dia dah biasa kot. Ya kot. Mungkin dia dah macam Pointless. Worthless. mungkin dia macam muka confused kan. Macam tengah fikir. Oh. Scary kan? Kiri kau dengar tu. Kalau dengar malam-malam lagi scary. Sen gila. Weh. Kat dia apa? Lepas ni kita So ni tengok. memang video betul ke? Ni macam dibuat macam bunyi yang selalu dia dengar. Ni maksudnya Digambarkan. penyakit yang real patient lah. Dia patient. Ni dia hashtag schizophrenia kan. Okay, next. Apa yang pesakit ni nampak? So this one is one of my main hallucinations. Dia punya halusinasi lah. Out. Ni macam light up. Name's Ah. Anna. She's been here for like Dia cakap dia nampak untuk 2 tahun. maybe. Benda yang tu. This is the first hallucination Oh. that ever popped up. Dia ring. Dering. Samara. She's been here since I was like 15, and I'm nearly 20. Ni lagi scary. So this one is my most Dia recent macam- one. She literally showed up 2 Ni tak days apa. ago. She was Conjuring. hiding peripheral, and Yeah. now she's Tahu, in tahu, tahu. blue. This is the closest thing I could find, but imagine like blood here. I don't know her name. Dia macam alien. And then you have this one. Looks like the other mother. Kesian lah dia orang. We don't call her that. Well, I don't call her that. I think her name's like 100 or something. I don't know. She changes it a lot. And then the rest just kind of look like rats, mice, and shadow people. And it's 20%. My hallucination. Tapi dia macam salute kat dia orang. Dia orang macam Berani. macam buat relax kan kalau nampak benda-benda yang macam tu. Ya, macam kalau diorang nampak kat public kan. Kalau diorang nampak kat public mesti diorang takkanlah diorang nak tunjuk yang macam diorang freak out sangat, mesti diorang kena cover. So macam mana dia orang macam nak bezakan macam benda yang real, benda yang tak real. Itulah sebab Iwa cakap mesti diorang akan rasa takut, confused kan. Tapi Iwa dengar lah macam kalau Iwa search kat Google, diorang cakap patient-patient ni bila dia ambil ubat baru dia akan kurang dia punya halusinasi. Dia bukan hilang terus tau, dia kurang. Kalau macam light out tadi nampak meledak kat lampu lah. Memanglah, takut gila. Sekejap, okay. Okay, Azmi akan share dengan kita perspektif pesakit-pesakit skizofrenia ni. Apa yang diorang rasa. Ini betul tau. Ini Iwa ambil daripada UK Share Time. So, Iwa akan letak link kat bawah lah. It's not easy when you hear that the probability that something that you thought would never happen. Before I started to get in, I thought the same as what most likely is the popular understanding of schizophrenia. That it was a multiple personality disorder with violent tendencies, something that you will see in the news about a murderers. So once you receive that diagnosis, you can start to feel like the popular opinion is against you. The next question is what come to you is whether you are going to tell anyone. Will my family mind? Will my friends mind? The first people I told were my immediate family, who immediately want to keep my problems behind closed doors. Okay, so sekarang ni Azmi rasa apa perasaan dia lepas tahu dia dapat penyakit skizofrenia ni? Dia sebenarnya bila penyakit yang paling susah untuk berhadapan selain daripada penyakit tu, stigma masyarakat. Betul. Bila macam dia ada penyakit, maksudnya dia perlukan bantuan and sokongan ramai orang kan. Tapi even dia punya family pun macam malu dengan anak dia tak nak benda ni orang lain tahu. So dia rasa dah lah penyakit tu, dia rasa macam disisihkan. So agak sedih lah. Dia rasa kan, dia rasa disisihkan tu kan. Sebab kan dia cakap skizofrenia tu mula-mula dia ingat dia dengan kebanyakan
masyarakat ingat skizofrenia ni penyakit multiple personality disorder, macam yang pembunuh-pembunuh dalam berita tu selalu keluar kan. Tapi sebenarnya skizofrenia ni bukan penyakit multiple personality disorder. Yang multiple personality disorder ni penyakit DID, dissociative disorder. Itu yang orang ada multiple personality. So you rasa dia macam dia tak faham konsep penyakit tu, and bila dia dapat penyakit tu dia rasa macam dia hilang sense of belonging. Sebab masyarakat kebanyakannya berfikir macam dia. Lepas tu family dia pun sebenarnya salah jugalah. Yelah, sebab kalau anak ada penyakit, mestilah diorang cari family diorang untuk ada tempat perlindungan, nak ada sense of belonging. Tapi bila family dia buat macam tu, terus tutup penyakit dia, suruh dia simpan rahsia pasal penyakit dia, so dia rasa dia tak ada sense of belonging. Tu yang macam atau mula-mula video cakap macam media tu macam paparkan yang skizofrenia ni macam pembunuh, Ya, betul. benda-benda yang macam psycho thriller punya filem lah. Betul? So macam benda tu satu benda yang kadang bukan orang tu minta untuk ada penyakit yang tu. So bila media gambarkan macam tu, so stigma masyarakat tu macam makin macam menakutkan kalau orang ada penyakit yang tu. So dia rasa macam tak diterima dalam masyarakat. Betul. So sedih kan. Betul. So kiranya apa yang Azrin nak cakap is media memainkan peranan yang penting dalam conveying konsep-konsep pasal penyakit mental illness ni lah. Okay, so next, okay, kita akan move on dekat bipolar disorder. Okay, this is the second mental illness yang kita akan share dengan you guys. Okay, so bipolar disorder ni, dia penyakit dia apabila seseorang tu ada high mood dengan low mood. High mood ni pun kadang-kadang dia panggil hypomania in medical terms lah, tapi kita tak akan masuk dalam sangat lah. Okay, lepas tu diorang ni selalu ada mood swings tau. Bila diorang high mood, diorang happy, okay, diorang rasa macam diorang is full of energy, diorang restless, diorang boleh buat apa-apa je. Tapi bila diorang low mood, diorang akan rasa depressed. Diorang rasa macam diorang tak ada harapan. Diorang rasa macam diorang tak nak hidup dah. Okay, inilah mood swings oleh pesakit-pesakit mental illness bipolar disorder ni. So, Azri rasa apa efek dia kat kehidupan diorang kalau diorang selalu macam mood swing, sekejap happy, sekejap sedih? Dia mula-mula sekali kalau macam kerana dia akan jadi rasa keliru lah dengan diri dia. Kenapa dia rasa macam ni ataupun bila dia nak meningkat remaja, dia rasa benda tu mungkin normal bagi setengah orang. So, sebenarnya benda ni penyakit. Sebab Azrin sendiri pun ada pengalaman berhadapan dengan orang yang memang dah diagnosis ada bipolar disorder. So bila dia punya mood tak ada tu, dia akan rasa macam dia orang yang tak berguna. Dia macam kenapa dia ada kat hidup ni, sampai kadang ada tendensi untuk nak bunuh diri. Lepas tu Azrin buat apa kalau dia dalam mood dia macam tu? So ni lah, maksudnya bila kita tahu orang tu ada penyakit yang macam ni, kita kena tunjuk yang pertama kali kita faham dia. So benda yang kita perlu elakkan, jangan judgemental, and jangan macam pelekehkan dia. Macam kata, oh benda ni tak ada apa, macam Benda ni kecil je. Benda ni kalau rasa macam ni sebab lemah iman. So benda tu yang kita nak kena elak. Kita nak kena yakinkan dia orang yang it's okay ada penyakit macam ni, sebab bukan dia yang minta untuk ada. And betul, apa yang jadi, kita akan support dia macam tu. Oh, okay. Bagus lah apa yang Azri buat tu. Azri tunjukkan support Azri faham dia punya penyakit kan. So Azri kiranya ada pengalaman lah. Tu lah pengalaman. Tapi kalau tengok dekat Twitter banyak juga sekarang pasal mental illness. Sebab dulu waktu tahun 2 dekat Unimed, memang kira satu sem tu ada 4 atau berapa assignment buat pasal mental illness saja kan. So ada yang jumpa macam artikel, tapi tak ingat artikel tahun bila yang dia tulis menjelang tahun 2020 mental illness dalam kalangan Malaysia akan menjadi penyakit kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Malaysia? Wow. Tapi tak tahu maksudnya kajian tu tahun bila kan. Sekarang dah 2020 kan, tapi tak tahu betul ke tak. Kita orang lupa lah source dia kat mana. Tapi itu yang Azri ingat dia baca lah. Wow. Sebab ramai orang tak tahu, jadi bila tak tahu, kita tak pergi minta bantuan tau. Tu sebab kita orang nak share pasal general perspective of this disease lah.
Okay, next kita tengok video bipolar disorder. Dia sedih. Ni macam sekejap dia sedih, sekejap dia happy lah. Maksudnya mood dia cepat berubah lah. Tengok, tiba-tiba rasa orang benci dia, tiba-tiba dia rasa orang happy, tiba-tiba rasa orang tak suka kat dia. Oh, maksudnya lelaki. Laki pun boleh kena juga ah. Okay. So bagi Iwa lah, bipolar disorder ni kan, dia macam efek yang paling teruk bila diorang punya relationship tu akan jadi worse lah. Bila macam bayang kalau Aznil ada masuk lagi, kalau Aznil ada awet yang macam mood swing selalu macam tu kan. Kadang-kadang kita kan manusia, mestilah kadang-kadang kita rasa fed up. Betul tak? Kalau ada awak yang mood swing, kena suruh dia pergi check kan. Kau ada kan, ni kita tahu. Kau berjaga-jaga kan. Kau jaga-jaga, nanti suruh dia check. Betul lah tu. Okay, lepas tu Azni akan share dengan kita cerita ataupun perspektif daripada patient yang ada bipolar disorder. Tekat kan kau tak nampak? It I sit in the restaurant, ready to explode at the slightest imagine slide. I am unpredictable in our first date, and I'm wondering if she has noticed this thing. Oh, laki Laki. Should I tell her that often I'm not myself? It doesn't define me, but I worry she think I'm making excuses for myself. So I sit there silently, stupidly collapsing before this beautiful girl. So Azni rasa apa yang dia buat? Tengah buat? Oh, maksudnya dia ada bipolar disorder Aku kesian kau kan. Sen. Dia lah date pertama. Tahu apa, dia try nak sembunyikan apa yang dia tengah rasa. Dia rasa waktu tu dia tengah low ke high? High mood. Tengah low kan, sebab dia senang irritated kan. Dia macam annoying. Dia rasa macam annoying. Bunyi-bunyi dalam kedai tu semua, dia rasa macam bising sangat. Annoying. Kesian lah kat dia. Kan, tak ada gambar. Saya tengok Instagram ke? Tak ada gambar. Tak ada gambar. Tak ada gambar. Diorang anonymous. Diorang share. Tapi itulah, you rasa dia kena jujur lah. Kan, tapi nak tahu kok. Tak First tahu date. ada sambungan ke apa reaction perempuan tu ke. Tak nak tahu kan. Even kalau dari benda tu macam perempuan tu sanggup terima dia seadanya. Betul. Kalau dia sanggup terima lelaki tu, maksudnya perempuan tu baik lah. So pada yang menulis ni, nanti kalau ada jawapan tulis kat komen. Orang putih. Oh, okay. So if you have the answer, wrote in the comment. I want to know the sambungan. Nanti insyaAllah dia balas. Okay, next we will move on to another mental illness in which we call as ADHD. So ADHD ni maksud dia adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. So ADHD is a common illness among neurodevelopmental disorder. So neurodevelopmental disorder ni dia berlaku apabila seseorang tu punya nervous system rosak ataupun damage, tapi bukan sepenuhnya. Tapi biasanya damage ni akan berlaku sewaktu diorang ni kanak-kanak lah ataupun childhood. Lepas tu diorang akan bawa penyakit ni sampai adulthood, sampai diorang dah dewasa. Oh, orang dewasa pun ada ni Diorang hyperactive ni. kena waktu kanak-kanak kan, sampai dewasa diorang macam tu. Kebanyakan kes lah. Okay, lepas tu diorang ni sebenarnya diorang tak boleh nak tumpukan perhatian dekat sesuatu kerja. Diorang tak boleh nak siapkan sesuatu kerja. They are balls of energy. Diorang penuh dengan energy. And diorang ada masalah untuk control diorang punya impulsive behavior ataupun behavior yang spontan.
So there are 3 types of ADHD in which we will review, which is predominantly inattentive presentation. Macam yang Iwa cakap tadi, diorang tak boleh nak tumpukan perhatian, tak boleh nak siapkan kerja. Second type is predominantly hyperactive impulsive presentation. Iwa cakap tadi jugalah, they are full of energy. Diorang sangat-sangatlah hyperactive sampai diorang tak boleh nak kawal perangai diorang. Okay. And third is combined presentation, di mana diorang ada kedua-dua ciri tersebut. Diorang susah nak buat tumpu perhatian, susah nak siapkan kerja, full of energy. And Iwa dengar one of the common symptoms yang Iwa search kat Google is diorang suka daydreaming tau, mengelamun. Mak jening kan. Dia macam tengah cakap-cakap dengan orang macam lepas tu macam mengelamun macam tu. Macam tu lah. Diorang lupa, senang lupa kat mana diorang letak barang. Diorang talkative. Yang paling Iwa macam rasa diorang mesti akan terkesan dengan ni. Diorang susah nak engage dengan orang lain. Sebab diorang kan full of energy. Diorang mudah berangan, lepas tu tiba-tiba macam distract, pandang tempat lain, macam tu. Tu sebab diorang susah nak engage dengan orang lain lah. Okay, next kita akan tengok video pasal ADHD. Ada 2 video Bawah. At the edge of a universe humming a tune with sparkling crystal souls aglow. Talkative. Tics. A part of thee in the key of what we know to be every part without thee knows only two can make it light. Dia macam kat tadi yang diorang mudah lupa kan. You'll live forever tonight. Alone. Okay, banyak simptom juga ADHD ni. Banyak. Dia differ. Setiap orang dia macam lain-lain simptom dia. So macam ADHD ni kan macam dia hyperactive je. Tak. Dia ada tics. Tics tau kan? Tak. Dia macam ada episod sometimes diorang macam akan bergetar-getar macam ni, diorang tak boleh kontrol badan dia. Macam tu lah. Okay, next. Orang kata tengok pelawar lah. Jangan risau. Tengok tu. ADHD macam benda-benda ni. Ni orang yang macam buat-buat. Mengelamun. Distraction. Mudah distract. Tu tengah-tengah cakap dia pandang tempat lain kan. Fidget. Tapi ada orang yang berlakon jadi ADHD. Alah, macam kadang-kadang dia macam gurau lah. Kan kawan-kawan macam tu kan. Jenis attention seekers ni. Attention seeker. So ada orang yang macam dia macam pura-pura dia sakit ni. So macam orang bagi perhatian kat dia. Betul? Mungkin dia ada penyakit lain kot. Attention seekers ni. Sakit apa attention seeker? Yaznil will share the perspective of a presence with ADHD. Crazy. Deceitful smile. It become one of the few coping mechanisms I adopted while in denial. However, Betul lah. embarrassment tak itu. I used
to face at the particular school was not always humoured like this. A previous West African teacher felt they could embrace me out of my condition, which of course made it worse. My father informed the teachers of my condition, which had been diagnosed as hyperactivity disorder when I was 5. The teacher then broadcast it to the class in my presence. I was only 10 and it was the first time I had even heard about this. As my parents did not inform me, consequently I became the class idiot and punchline by both teachers and Ya Allah. pupils. Following this, we returned to the United Kingdom where I was born. I faced similar bullying by schoolmates and teacher alike. Crazy AD Diorang panggil dia crazy ID Mm-mm. So Hazrina rasa siapa yang salah dalam ni sebenarnya? Siapa yang bertanggungjawab? Tanggungjawab juga masyarakat. Sebab kita kena didik masyarakat yang Cikgu dengan student kan? tak boleh judgemental. Ya. Ingat dekat Malaysia judgemental punya, dekat Amerika pun judgemental juga kan. Sebenarnya kat situ kan banyak kaum kan. Aku rasa kat situ lagi teruk sebenarnya. Sebab nampak tu cikgu dia kan. Cikgu dia pun ngecek dia. Padahal dia baru macam Dia umur budak 5, muda 10 lagi, tahun, ha. tak tahu apa-apa lagi. Dia bayar tadika lah kan. Macam tadika ke sekolah rendah. So you rasa kat sini lah kerajaan yang patut main peranan lah. Sebab kalau kerajaan dia tak boleh cuma fokus nak bagi awareness pasal penyakit mental illness macam ADHD ni dekat budak je. Tapi sebenarnya kat cikgu pun kena jugalah. Oh, berani tolakkan kerajaan mereka. Berani Ibu tak salah. Ibu rasa diorang kena mainkan peranan. Yush. Atau mungkin parent dia masukkan kod ada macam sekolah khas untuk jaga penyakit ni pun macam okey. Oh, boleh Tak tahu lah. Mungkin kat Mungkin sana lah. ada sekolah khas yang memang khas untuk ni kot. Sebab bila bila macam dia digabung dengan pelajar sekolah biasa, takut dia macam jadi bahan ketawa, bahan ejekan. Betul-betul. Mungkin kalau dia masuk pendidikan khas tu mungkin cikgu-cikgu ke sana lagi memahami kan. Sebab diorang dah dilatih. Cikgu tu lagi pengalaman dan dia tahu macam ni dia nak buat apa. Berbanding kalau hantar sekolah biasa, mungkin dengan masyarakat judgemental dia jangan cakap budak ni tak ada masa depan. Dan cara apa? Betul. Diorang punya pendekatan budak biasa. Oh, betul kalau diorang masuk ni pendekatan diorang mungkin lain, mungkin lagi unik. Mungkin budak-budak tu akan senang nak adapt. Betul. Okay, so let's move on to our next topic which is OCD. So OCD ni juga is better known as obsessive compulsive disorder. Kalau ikutkan general perception of masyarakat terhadap OCD ni, okay. Okey. Diorang ni sopan. Diorang ni biasanya OCD ni dia macam cuma kemas-kemas macam tu, obses dengan mengemas. Tapi bila Iwa search kat Google lah kan, dia tulis OCD ni is also accompanied by irrational thoughts. Contohnya macam, oh kalau kau tak kemas ni, mak kau mati. Macam tu lah. Macam tu. Biasa orang Melayu kalau apa, pensil kalau pendek pada jari kelingking mak mati. Tapi Ya? tak tahu. Dia macam Tak nak budak-budak lah. kecil-kecil kan. Tak nak dengar. Kalau pensil kalau kecil pada jari kelingking, maksudnya mak mati, nanti mak akan mati. Oh, diorang main-main kan? Tak tahu lah. Sebab sekolah lu, so kalau macam ada Alah, pensil diorang yang gurau. lebih tu kena buang. Tidak mak mati. Betul Aziz buat? Buat kot. Ya, semua cakap tu takut kot. Kalau you tak percaya. Kami anak-anak yang baik. Shush. Tiba jahat lah. Okay, so kat situ kita nampak lah pemahaman masyarakat dia lain lah daripada apa yang ada tulis kat Google. So, symptoms OCD ni ataupun contoh-contohnya sebenarnya macam nak lock pintu macam set lagi sekali kan. Dah lock tak? Dah lock ke tak? Lepas tu macam kalau fikir kalau tak lock nanti pencuri masuk. Kalau pencuri masuk macam mana? Lepas tu lock lagi sekali. Dia overthinking Dia overthinking. Itu sebab dia
selalu check something, selalu kemas, lepas tu selalu ada irrational thoughts macam Iwan cakap lah. Okay, so next kita akan tengok video pasal OCD. Ui, penyonek. Ha? So penyonek. Itulah dia bukan setakat macam tu je. Dia lebih daripada mengemas tau. Tapi yang tangan ni mesti kalau macam orang Islam dia ada penyakit was-was kan. Dia macam ambil wuduk banyak kali sebab dia tak yakin kan. Betul. Warna baju pun OCD kunci pintu. No, irrational thoughts kan. Dia overthinking yang terlampau. Nampak dia macam ada irrational thoughts. Kalau dia tak buat tu, nanti ni jadi. Kalau tapi yang bakar tengkuk Tu macam tu. Tapi kalau yang macam jenis yang kalau macam pengalaman yang jenis macam ambil wuduk banyak kali tu ataupun angkat tapi banyak kali tu macam biasa lah. Betul. Jadi dia ambil wuduk tu nak ambil lagi sebab dia tak yakin yang Was-was. kadang macam kalau kena pen sikit kan. Dia akan basuh lah banyak kali. Yang tu kebiasaan yang bagus. Tak ada dia macam benda tu dah hilang lah. Lepas tu dia akan ambil. Kadang ambil wuduk saja setengah jam. Oh, yang itu OCD kan. Tak tahu lah. Tak tanya pula. Kita tak tahu lah tapi ada kemungkinan lah. Tapi gua kesian lah yang sampai self-harming. Oh, rupa-rupanya guys, OCD pun boleh self-harming juga Kita orang pun sebenarnya baru tahu ni lepas tengok video ni. Okay, next kita akan pergi kat story. Sorry. Aziz baca. To experience an obsession of constantly apologizing to people even for things that I hadn't done. Things that were in my head. I would even apologize to random strangers. Oh bagus minta maaf. Mati senang Tapi selalu. Having that compassionate year of complete isolation, loneliness and misunderstanding from my parents and others around me. There was a lot of bad talk about me and most people knew me as creepy, scary and in basic term not a safe person to be around. I would spend most of my life by myself staring at the wall, doing almost literally absolutely nothing, obsessing over the sins that I had committed on the day. I had no friends whoever during those years I remember. A moment when Okay. when I was confronted by authority because many people seriously freak out and concerned over my unusual behavior. I could find no happiness during those years because I was enslaved by OCD. At the same time, I was completely misunderstood as a person. Tapi kenapa orang nak judge dia? Padahal dia minta maaf je. Orang judge dia sebab kan dia cakap yang dia punya perangai dekat public tu kan. Minta maaf ke? Yang sampai ada authority datang tu semua. Nampak tak? Yang kan cakap kan? Ada authority datang sebab perangai dia pelik kan waktu kat public. Dia macam you rasa dia tak boleh control dia punya obsession kot waktu tu. Waktu kat public dia macam tak boleh nak kawal. Saya nak jumpa orang minta maaf. Macam tu. Tapi kalau macam someone tu terlampau macam selalu minta maaf, cuma obsess macam buat sikit je macam sorry lah, aku minta maaf lah, macam tu. Mesti orang akan pelik juga kan. Kenapa perangai dia macam ni lah? Macam tu kan. Tak pelik So sekarang ni aku rasa yang salah masyarakat. Dia kena rasa time pada minta maaf kat orang, dia kena banyak istighfar kot. Betul. So, masyarakat macam terlampau pandang serong dekat orang yang perangai pelik tanpa kita tahu apa latar belakang
ataupun masalah yang dia ada. Tapi macam tak faham. Kalau dia minta maaf je, apa masalahnya? Pelik ya. Anda tak rimas ke kalau Rashid minta maaf? Tak, kata, okay, nanti jangan buat lagi. Macam tu lah. Okay. Kalau dia tak buat lagi, dia minta maaf. Tapi itulah, masyarakat lah. Sampai tak ada kawan ni. Tu kan. Pasal minta maaf. Bagi Iwa, masyarakat kena get to know seseorang tu. Walaupun korang nampak dia macam pelik kan. Macam, dia ni nampak macam freak lah. Dia ni nampak macam pelik lah. Macam tu kan. Tapi korang kena try untuk kenal dia dulu. Baru korang boleh judge perangai dia macam mana. So, kalau korang tak kenal dia, korang tak tahu dia ada apa. Masalah dia sebenarnya. Itulah sebab pesakit-pesakit ni obsessive compulsive disorder. Dan namanya pun obsessive kan. So of course diorang kadang-kadang tak boleh nak control diri diorang even depan public. That's why diorang kena ada support system. Betul tak? Okay, move on. Okay, next kita akan move on to our next mental illness, which is anxiety disorder. Okay, so anxiety disorder. Okay, so anxiety is how our body responds to stress, or we better know anxiety as fear ataupun perasaan takut. So anxiety ni contohnya macam esok kita ada exam. Macam Haznia dulu tak boleh tidur kan, takut kan. Esok kita ada exam, takut lah. Macam tak tidur sikit macam tu lah. Lepas tu esok ada first job interview. Ataupun esok kena bagi speech, kena buat podcast. So, kita mesti rasa sedikit takut lah kat dalam diri kita. However, if that feelings or if that fears last longer, for example, until 6 months, and it's always with you, then that is what we call as anxiety disorder. So, anxiety disorder goes beyond fear. For extreme cases, ada orang tu sampai boleh nak naik elevator tau. Sebab? Sebab ramai sangat orang dalam tu. Dia macam, dia anxiety. Sebab, anxiety ni dia ada banyak jenis tau. Kita ada social anxiety. Kita ada OCD. OCD pun actually is a type of anxiety. Dia masuk dalam kategori anxiety lah. Ada PTSD. PTSD pun dalam anxiety juga. Okay, so kita tak tahu apa yang diorang takut. Sebab anxiety ni terlampau ada banyak jenis. Mungkin diorang takut nak keluar jumpa dengan orang. Mungkin diorang takut keluar sebab diorang ada irrational thoughts. Apa-apa boleh jadi kat diorang. Inilah extreme cases di mana mereka tak boleh kontrol apa yang mereka fikir. Otak mereka akan berjalan selama 24 jam dengan fikiran-fikiran negatif ataupun perasaan takut. Okay, so one of the common symptom yang diorang ni ada ialah clam hands lah. Clam hands ni maksudnya tapak tangan berpeluh. Yes. Restlessness, macam asyik fikir, tak duduk diam, macam tu lah. Okay, lepas tu lagi yang diorang ada is bergetar-getar. Itu case yang macam panik lah. Dia sampai panik, boleh bergetar macam tu. Okay, lepas tu anxiety disorder biasanya mungkin ini disebabkan oleh genetik, macam tu lah. Kita tak tahu, setiap orang tu berbeza-beza. Nak info lanjut boleh tekan link kat bawah lah. Okay, so next kita akan tengok video. Banyak dia anxiety. Banyak. Anxiety banyak. Dia sebab dia common Macam mana fikir. So, video yang kita orang tengok ni, Azri rasa dia tunjuk apa? Tak, dia macam overthinking. Thinking. Dia ada perasaan takut selalu kan? Dia macam ini satu benda yang bukan macam nak judge orang penyakit ni, tapi kita kena cuba untuk rational. Bukanlah maksudnya bila orang penyakit ni tak rational, maksudnya Diorang tak boleh nak control diorang punya mind. diorang kena cuba macam ubah perkataan tu jadi positif. Contoh macam Diorang kena mencubalah. Bila macam ada kawan kita tak suka, seorang kawan kita tak suka kita. Itu kita kena, besok orang cakap
tak apa lah, tak ada siapa suka aku. Maksudnya kita jangan letak benda yang macam tu. Oh. Tak ada siapa suka aku. Padahal seorang je yang tak suka. Jangan fikir negatif. Hmm. Macam kena positif lah. Tak apa. Seorang je tak suka aku. Ramai lagi yang nak kawan dengan aku. Maksudnya kalau seorang cakap seorang je. Janganlah bila macam kita masak sekali tak sedap lah. Kata, aku memang tak pandai masak. Kita jangan letak mindset yang terus tutup yang tu. Kita kena ubah pada macam aku masak ni tak tea. Mungkin aku tea masak lain. So macam tu lah. Okay. Next Ni yang real situation. Laki tu dia record video ni waktu dia tengah ada anxiety lah. Ni tahu ni orang panggil anxiety attack. So ni memang ada secara personally memang ada kawan-kawan yang ada anxiety. Oh ya. So macam Azni tahu bila dia orang ada anxiety sebab Dia orang macam restless. Macam tu ke? Dia macam restless tau. macam ni memang macam tak ada kawan. Ada yang macam dia kena tapi dia control. Oh. Okay. Dia orang boleh control lah. So tapi macam Azni tak macam tahu lah bila tengok dia Azni cakap tak apa relax kan. Oh, dia cakap dengan dia orang. Sebab dia macam ni apa yang orang cerita anxiety attack tu macam bila tiba-tiba dia attack tu kita punya jantung rasa laju tiba-tiba. Lepas rasa laju Increase heart rate. berpeluh-peluh. Betul. Macam rasa macam rapid breathing. macam sesak nafas. Betul. So macam waktu tu dekat Unimed ada pergi macam seminar pasal mental illness juga lah. Oh. So dia bagi tip lah. Kalau kena anxiety kat tu, cuba macam kira berapa petak ataupun warna. Macam kalau duduk bilik, okey, dinding warna biru, almari warna hijau, ni warna hitam. Oh. Dia suruh macam tu untuk cara kita cope dengan tu. Dengan anxiety. Tak mungkin nak bagi kita ralik kot. Fikir benda lain. So maksudnya bila kena tu, cuba tengok okey, macam ni petak sama ada bentuk ataupun warna. Ni petak, pintu tu bulat. Oh. So tu yang macam doktor tu bagi lah. Tapi kalau salah, salahkan doktor. Kiranya ni Azni share daripada apa yang dia belajar kat seminar lah. Tapi memang ada kawan yang nampak bila dia kena pun dah nampak macam dia kena. Tapi yang sedih macam bila dia kena tu, orang lain tak tahu lah. So macam orang lain macam buat tak tahu je lah sebab dia orang tak tahu. tak tahu ataupun dia lagi macam tambah kutuk-kutuk Oh ya. Tak tahu lah macam bila gelak-gelak lepas tu tiba macam dia diam kan. Tu macam dah nampak dia kena anxiety. Pasal dia cakap agak dia relax. Tapi tak nak cakap relax. Nanti macam satu kereta tu. Satu kereta pula. Yang satu tempat tu macam panik kan. Tu macam kan relax. Kira. Kira warna. Bagus tu. lah. Doktor tu share macam tu Tapi kesian lah tengok orang yang tiba-tiba kena attack tu kan. Macam panic attack. dia macam panic attack lah. Tapi sedih lah tengok. Okey lah tu kalau Aziz nampak orang tu lepas tu Aziz macam encourage dia suruh sabar macam tu. Sebab Okey dia lah. macam cuba tahan. Tapi kita macam boleh nampak. Support system lah tu. Ada lagi Okey. Dia pun real juga. Dia cakap kat situ pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi weh nangis. Okay. Nampak tak location ni kat ni? Toilet. Yes. Sebab dia ada judgemental punya. Mesti dia Tak- takut tak memang. parents dia nampak ke? Sebab ada kawan-kawan yang macam Judgemental. tak dia kena anxiety, dia akan bangun pagi nangis. Ya. Kadang tiba-tiba nangis. Dan dia Azil pernah jumpa lah. sebab bila sebab ada je jumpa orang-orang yang ada macam ni. So bila macam sebab sebelum ni tak tahu pun. Sebab sebelum ni pun kira ada judgemental punya. Sebab tak Azil biasa. pun macam tak biasa. Waktu umur Tak tahu. Macam 18, 17. Muda lagi lah. Sebab tak pernah macam ni. Sampai ada pernah kawan call. Dia kata aku tak larang nak hidup, aku nak bunuh diri. Ya. Tapi time tu macam tak Pasal macam tak terdedah lagi. Tak terdedah ke benda ni Dengan cakap. penyakit mental illness. So, macam tu tak macam mendengar secara aktif lah. Macam cakap banyak-banyak solat, jangan zikir. Aku nak main game ni. Azil cakap macam tu? Sebab kan dia macam main-main kan. Tapi bila fikir balik, teruk. So, Tak apa, kita belajar daripada kesilapan kan. Tapi tu okey lah tu Azil at least dengar juga apa yang dia cakap.
Ada tapi macam tak dengar secara aktif lah. Macam masuk ni kanan keluar yang kiri kan. Dia Ada kata, yang digurau lah. Aku tak larat lah. Aku nak bunuh diri kan. Dia cakap banyak solat banyak zikir lah. Aku nak main game ni. That's why. Kau balik. Tapi bila fikir balik tu kan. Betul lah. Sebab Azri tak terdedah. Tak apalah, faham lah. Sebab tu you rasa macam institusi macam universiti, sekolah. Sebenarnya kat sekolah pun sepatutnya kena ada pendedahan tau pasal benda ni. Bagi Iwa lah. Tak semestinya diorang masukkan dalam silibus pelajaran. Mungkin diorang boleh buat macam Azri pergilah seminar ke. Khas untuk sehari untuk mental illness awareness ke. Macam tu lah. So baru budak-budak sekolah tu macam akan lebih terdedah. Macam kalau ada orang minta bantuan mungkin diorang akan cuba dengar. Macam tu lah. Next is depression. Azrin akan terangkan kita depression tu apa. Mungkin depression ni atau bahasa Melayu kemurungan ni dia jenis satu perasaan yang berpanjangan kan. Maksudnya dia rasa sedih yang berpanjangan. Ada yang tulis berpanjangan tu mesti dalam masa 2 minggu. So tak boleh macam sedih 2 hari je lepas tu buat post dekat saya ada depression. Dia tak boleh lah macam tu. So ada panjangan untuk 2 minggu. Ni apa lagi? Lepas tu dia punya simptom-simptom ni dia rasa worthless. Rasa macam diri tak berguna, dia rasa bersalah. Lepas tu dia akan fikirkan nak mati, dia nak bunuh diri. Dia hilang selera makan. Ataupun terlebih selera. Oh situ terus selera makan ada ke? Dia beza-beza lah setiap orang. Macam simptom depression ni, kadang-kadang diorang akan lebih selera makan. Kita tengok tiba-tiba lepas cuci stem, badan dia naik macam tu. Kadang-kadang diorang akan sama ada lose weight ataupun gain weight tau. Orang yang ada depression ni. Lepas tu yang paling common yang ni, feeling worthless or guilty. Disebabkan diorang selalu rasa diorang ni macam tak berguna. Macam tak guna lah diorang hidup dalam dunia ni. Disebabkan tu lah kebanyakan pesakit depression ni bunuh diri. Tu dia akan rasa sedih sepanjang masa. Tu ada sepanjang masa. Yes. Tapi satu benda pasal mental illness ni, jangan self-diagnose. Maksudnya dia tengok satu simptom ni, aku depression. Dia tak boleh lah. Kalau dia rasa dia ada simptom tu, dia kena rujuk pada pakar. Tak boleh dia setakat buat. Dia kalau yang famous, kalau macam mental illness, dia ujian panggil DAS 21. Depression, anxiety, stress. S tu benda tu skill. So dia ada 21 soalan. 7 soalan depression, 7 soalan anxiety, 7 dia soalan. macam mentik pula. Itu. Nampak? Pernah buat yang binge eating je. Binge eating apa? Binge eating disorder. Binge eating disorder macam lepas makan McD nak ke pizza. Lepas makan pizza nak makan ni. Dia macam tak boleh stop makan. Itu penyakit apa tu? Itu penyakit binge eating disorder lah. Binge eating. Macam makan tak tentu. Macam tak puas nak makan lagi. Itu pelesaka. Betul ada penyakit macam tu. Judgementalnya community lah. Astagfirullahaladzim. Tapi depression kan, Cak Azni yang laman paling banyak penyakit yang kena berdagang kawan, banyak mental illness lah. So memang agak sedih lah. Ini yang paling berleluasa. Macam tu lah. Sebab masyarakat kita tak didedahkan dengan mental illness ni. Dia banyak stigma. Dulu macam buat assignment waktu kat Unimed pun buat assignment tengok stigma masyarakat terhadap mental illness, macam lemah iman. Betul. Lepas tu macam kurang didikan agama. Tak solat ni, tinggal solat. Tak solat. Macam tu lah. Sedangkan dia benda ni dia satu kita punya mindset, dan satu lagi kadang dia ada macam dalaman punya yang kita tak nampak. So memang kita kenakan medical punya solution. Tak boleh macam bila orang tu macam stres, kita berzikir, kita itu tu bukan penyelesaian. Macam ada yang kena ambil ubat. Betul. So ada yang kena beri terapi. Kadang-kadang diorang tu bukan tak ada iman ke apa tau. Sebenarnya diorang tak boleh nak adapt dengan situasi persekitaran diorang macam tu. Sebab sebenarnya personality ni pun sebenarnya affect juga tau. Depression, orang boleh menyebabkan orang tu ada depression. Contohnya macam orang yang low self esteem, kurang keyakinan diri. Yang sebenarnya banyak kurang keyakinan diri ni macam orang-orang yang introvert lah, kebanyakannya, tak semua. Macam tu lah, diorang mungkin malu nak cakap dengan orang, diorang tak boleh adapt dengan situasi tu, lepas tu diorang depressed. Macam tu lah.
Lepas tu kita tengok video Mana dia? Anxiety, depression. The other thing about depression is it kind of collapses time. Bro, you listening? Suddenly, you find your whole days blending together to create one endless and suffocating loop. So you find yourself trying to remember the things that made you happy. But slowly, your brain begins to erase every memory that ever brought you joy. And eventually, all you can think about is how life has always been this way. And will only continue to be this way. Sedih yang Sedih kan? panjangan. Dia sedih yang berpanjangan. Kita faham lah perasaan. Sebab kadang-kadang sejujurnya Azni pula dengan perasaan yang Sedih yang berpanjangan. kan sejujurnya kita rasa macam diri kita macam Tak guna. tak guna kan. Kalau patah juga tu Pepatah yang lemah. Pepatah yang lemah. bukan lama. Hanya melukut di tepian gantang kan. Oh, okey. Ada tak menambah pergi pun tak berkurang. Sedih kadang-kadang rasa kan tu kan. Macam ada certain yang bila kita rasa kita hampakan diri orang, kita rasa macam rasa macam diri kita macam tak berguna kan. Macam kenapa kan? Kalau kita tak ada dekat sini pun orang lain tak ada apa pun. Oh, Azri rasa macam tu lah. Kalau Azri macam tak ada dalam dunia ni pun tak efek apa-apa pun macam tu. Tak efek apa pun. Tapi bila macam orang nasihat juga ada sebab kenapa apa Allah ciptakan kita kat dunia ni. Betul. Sebab kalau dia macam tak ciptakan kita kat dunia, Azni kat dunia ni pun yang lain tetap jalan. COVID tu tak ada kok. Maksudnya tak ada apa tapi Family Azri sedih. dah maksudnya kalau macam tak lahir tapi maksudnya Allah lahirkan kat dunia ni mesti ada sebab. So maksudnya Azni memang ada rasa macam bersyukur lah sebab dilahirkan and kena make something untuk sumbang kepada masyarakat kan. Betul ada sebab lah kenapa kita sebenarnya dilahirkan kat dunia ni sebenarnya. Dia ada semua benda ada hikmah kan. Macam yang kita selalu dengar orang cakap lah. So kita sendiri yang kena cari sebab kita dekat dunia ni. Kita yang kena menyumbang. Yes. So macam Sebagai ni khalifah. keluar ni. Keluar buat video awareness tu ada sebab aku bantu dengan video ni boleh jadi Yes. sedekah jariah nanti bila dah meninggal. Yes. Amin. Amin kan. Kalau dapat duit share. Aduh, 58. Nanti naik aduh. Okay, tu je Bi. Last video Stop working. Iya ke boleh tengok lagi. Oh jelas tak habis lah. Ni, my body stop working and I Stop stop eating. eating. Ni Ni lah yang kita kata cakap kuah tu. dia tak nak makan ni. Hilang selera. Lepas tu dia stop eating. Dia tak ada selera nak makan. Kesian lah. Tapi tengok video ni dia ada satu apa coping mechanism yang tak sihat macam rokok, minum minuman keras. Betul-betul. So bila kita ada depression, kita kena cari satu coping mechanism yang bawa kita ke arah sihat. Macam setengah orang melukis, setengah orang macam menulis. So kita sendiri kena cari apa Exercise. coping mechanism. Macam kalau Hilwa sedih, Hilwa buat apa? Iwa. Dengan muzik. Oh, sama lah. Mana? Tapi kalau macam tengah sedih, dengar lagu raya. Tak kisah lah bulan Ramadan ke Syakban. Lagu raya? Ke. Weh. Sebab dia macam Dia macam riang macam satu. bila dengar lagu raya dia Abid. dia punya mood ternaik. Betul-betul. So tu kalau macam saya sedih lah. Kalau macam dia dengar lagu raya bulan-bulan tu ni tu asyik dengan sedih tu. Oh. Antara Lepas ni coping kalau mechanism sendiri lah. Kalau Azin dengar lagu raya kat rumah nanti family dia tahu dah dia sedih. Tu tengah sedih lah saya. Tengah cari mood. Lepas tu Azin lepas dengar lagu raya tu Azin macam okey lah. Ada lah macam mood tu naik sikit. Setiap orang kena
ni lah, ada dia punya coping mechanism masing-masing lah Masuk Azni. Jangan terus macam pergi ke sesuatu benda tu ataupun bergantung kat sesuatu benda tu macam arak dengan rokok ke untuk coping mechanism. Jangan sesekali, sebab kita takut nanti kita akan selalu depend dekat benda-benda yang tak elok ni tau. Dah ada masalah, tambah lagi masalah. Betul. Betul. Okay. Finally, kita orang akan share TikTok daripada seorang doktor ni lah. Harap-harap dapat bagi korang semangat lah. You know how with the Chinese finger trap, the most natural urge is to pull away, but when you do, the trap tightens and it feels almost impossible to escape. Well, the same applies to emotional pain. When we feel emotional pain, the most natural human response is to pull away. So when you feel anxious, the urge is to avoid the thing that makes you feel anxious so that you can feel safe for now. And when you feel depressed, the urge is to block out those painful emotions with any kind of safety behaviors that work for you. But when we do that, the emotions that we're trying to get away from get a tighter grip on us. And it becomes even harder to make decisions about our future based on what's important to us. We end up making our decisions based on how we don't want to feel. But when we're willing to turn towards that pain and be in that space, so when we put our fingers together, the trap loosens and we get some wiggle room. And in that wiggle room, we get to make choices about our life. Okay. Tak faham. Dia tanya siapa ni? Dia terang pasal Chinese finger trap kan. Chinese finger trap tu, bila korang tarik tangan korang macam ni, kiranya macam bila kita elak masalah, dia akan jadi macam lagi ketat tau. Tak boleh nak tarik jari keluar. Tapi bila kita dekat kan, dia akan jadi longgar. So faham tak maksud dia? So macam mana nak keluarkan? Keluar tangan macam tu? Tak adalah, macam jangan fikir Chinese finger trap ni. Okay. Dia macam lebih kurang macam Chinese finger trap lah. Macam bila dekat kan jadi longgar kan. So maksudnya, kita kena berhadapan dengan apa yang kita takut tu untuk kita settle kan, ataupun kita adapt dengan situasi tu. Maksud dia macam tu lah. So ini apply sama kepada macam anxiety lah. Anxiety kan banyak takut. Nak keluar, nak jumpa orang, takut akan keadaan tu, dan diorang pun elak tarik kan. Jadi lagi ketat macam Chinese finger trap tu lah. So maksud doktor ni, kita kena berhadapan dengan apa-apa pun situasi untuk kita adapt dengan fikiran kita sendiri. Tak ada buat demo Chinese finger trap tu. Tak ada. Dia tunjuk seperti itu je. Kat luar dia bawa demo boleh. Question kita. Tapi nampak macam best kan? Boleh kat Shopee ni. Basi je, tak payah. Okay, so thank you Azmin. Tolong baca cerita. Dengan bagi pendapat. Thank you. Biar okay lah cerita dengan suara background. Suara background Iman tidur. Kata macam ni ada benda nak share kot kan. Yang Azni macam Azni tahu pasal semua, sebab Azni banyak baca buku daripada Ahmad Azlan lah. Oh ya? Tahu Ahmad Azlan? Tak kenal lah. Dia macam motivator. Sebab dia ada tulis buku psikologi. Dia ambil psikologi dekat universiti luar lah. Terus sekarang jadi motivator. Dia ada buku Unshakable. Dia ada Side of the Coin, dengan satu yang paling latest. Tak lah paling latest buku pasal perkahwinan ni. Dia dengan Aiman Amri. Dia buat buku pasal tajuk How Are You. So buku tu, dalam tu dia cakap pasal ni, dia cakap pasal stress, anxiety, depression. So macam tu kan, bila baca tu macam baru tahu macam sama ni, macam tu baru terdedah. Macam tadi waktu dia orang kau nak lagi main game tu teruk tu. Nak main game. So sekarang baru tahu. And sebenarnya penyakit mental illness ni dia satu benda yang ada kat sekeliling kita sebenarnya. Betul. Sama ada kita kesan dia ataupun tak je. Tapi itulah, kita sebenarnya kalau bila kita dah dapat detect, contohlah macam ahli family terdekat ke kawan-kawan ke, kita kena encouragekan diorang lah untuk minta bantuan. Macam source of bantuan yang paling terdekat diorang parents. Cakap kat parents akan bawa pergi jumpa doktor insyaAllah kan. Macam tu lah, kita kena encouragekan diorang untuk cari jalan penyelesaian. Kalau tak, nanti takut dia akan lagi teruk lah. Dan kalau ada masalah, kena dapatkan bantuan pakar. Maksudnya jumpa kaunselor, jumpa psikologi. Dan lagi satu, ada benda nak share. Kalau macam kita ada masalah,
soalan jangan beban yang kita tak boleh nak ceritakan orang lain, kita boleh call Befriender. Befriender ni macam satu talian untuk orang yang ada masalah, yang tak tahu nak luah kat siapa, boleh luahkan dekat Befriender tu lah. So memang akan ada orang yang mendengar, and insyaAllah dia orang macam dilatih untuk mendengar secara berkesan lah, tanpa judge. Betul-betul. Pernah dengar Befriender? Pernah? Bagi hotline, macam hotline. Hotline call, lepas tu cakap apa masalah kita kan. Macam dia akan Mental dengar. Betul-betul. Azrin ada apa-apa perkembangan ke? Projek baru ke yang nak share? Alhamdulillah, lagu dalam proses lagi. 2 minggu kan, tapi proses lagi. Oh, okey lah tu. Dah dekat dah lah. 2 minggu. Tak, 2 minggu lepas kan proses ni pun proses lagi. Oh, tak apa. At least ada kemajuan. Kan? Adalah kot. Tapi insyaAllah akan keluar. Amin. Tak lama lagi. Okay. Kita kena tengok video baru kat Dalam Music nanti. Okay, nanti Iwa letak link kat description kat bawah lah. Okay. Okay, so guys, thank you sangat-sangat sudi tengok podcast hari ni. Lagi sekali Kak Azri, thank you sangat-sangat sudi datang, share opinion, baca cerita. Terima kasih luar sebab jemput. Okay, Luar welcome. je orang yang jemput, yang lain tak jemput. Iwa boleh je bila-bila. Okay. Okay, bye. So, ingat jaga kesihatan mental korang. Ingat untuk minta bantuan kalau korang perlukan. Ingat untuk aware dengan sekeliling korang. Dengan ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang terdekat. Okay, bye. Assalamualaikum. Betul. Dah kaki. Oh, Ibu punya peha.